Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama bertemu bagi kita meneruskan pelajaran daripada bacaan surah Ibrahim, sambungan daripada pelajaran semalam. InsyaAllah semalam kita dah baca daripada ayat 1 hingga 5, dan untuk hari ini kita akan baca daripada awal ayat 6 hingga ayat 10 dari surah Ibrahim. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau nak buka Al-Quran silakan ambil dan buka ke halaman 256. Yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau, sebentar lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya kepada anda dengan jelas insya-Allah. Baik, di kesempatan ini saya nak menjawab salam kepada semua sahabat-sahabat yang saya sayangi, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran semua yang memberi salam daripada awal hinggalah kepada akhir pelajaran kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharapkan senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta dipermudahkan urusan pembelajaran tuan-tuan dan puan-puan, serta dipermudahkan perjalanan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Baik, semua dah bersedia belum kita nak mula ni? Semangat, semangat, mesti semangat ya insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan, saya ada dua permohonan. Saya harapkan sahabat-sahabat semua dapat membantu saya untuk saya menyebarluaskan ilmu Allah SWT ini
dengan menekan button share. Boleh tak bantu saya? Kita tekan share dahulu, atau kita boleh tag pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga serta rakan-rakan kita, insya-Allah, agar kita juga dapat bantu mereka untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Yang keduanya, saya nak ajak sahabat-sahabat kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Kalau kita duk fikir positif, ya, mudah, senang, insya-Allah keseluruhan proses pembelajaran ini akan menjadi mudah dan senang, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk kita memberkati majlis ilmu kita hari ini, saya nak ajak sahabat-sahabat untuk kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah sama-sama, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat, sebelum itu boleh tak belanja saya thumbs up dan juga heart, insya-Allah, ya. Teman-teman dirahmati Allah, semuanya dah bersedia diharapnya. Terima kasih semua yang memberikan sokongan dan dukungan kepada saya. Kita ada di sini kawan-kawan kita ramailah, ya. Saya sempat sebut beberapa nama sahaja, antaranya Umairah, Maimun, Rustina, Rafiah, Baba, Fatimah, Hasanah, Ninda, Maryam, Musa, Hamidah, Jo Faizul, Sarina Osman, Siti Fatimah dan ramai lagi. Sahabat-sahabat ini semua kita kawan-kawan kita, insya-Allah, ya. Diharapkan kawan-kawan inilah yang akan sama-sama bersama dengan kita dalam perjalanan nanti di padang mahsyar, menjadi saksi di antara satu sama lain yang kita pernah bersama untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala, dan agar semua kita ini nanti menjadi sahabat dan jiran tetangga di syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman dirahmati Allah, kita mulakan dengan bacaan isti'azah. Pastikan lafaz isti'azahnya itu jelas. Makhrajnya di pangkal kerongkong hamzah. Ain di pertengahan kerongkong dengan baris dhammah 2 harakat. Bezakan dengan baca au jadi kedua-duanya hamzah, ataupun au keduanya ain. Yang pertamanya yang keduanya au. Kemudian zal baris dhammah di ujung lidah. Billah lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Himinasyaita 2 harakat pada ta. Nirrajim nun baris kasrah terus naik di atas ra yang bersabdu di sini, dan akhirnya dirapatkan mulut untuk menyempurnakan bunyi mim. Jangan sebut rajin, itu dia nak akan bawa huruf nun, nanti salah, ha? Kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, dapat diharapkan sahabat-sahabat. Jom tanpa melengahkan masa kita terus masuk pada ayat yang pertama hari ini daripada surah Ibrahim, ayat yang ke-6. Mohon ada sahabat-sahabat yang tolong tulis poin-poin yang penting yang saya sampaikan, insya-Allah, ya. Wa iz qala Musa. Iz hujung lidah tu keluar. Iz hujung lidah keluar di antara 2 gigi. Kalau tidak dia jadi iz jadi huruf zai. Iz wa iz qaf makhrajnya di pangkal kerongkong. Maaf, sekali lagi. Qaf makhrajnya di pangkal lidah, manakala zal di hujung lidah. Zal di hujung lidah, qaf di pangkal lidah. Wa iz qala Musa liqaumihi, sama juga seperti di sini. Zal ujung lidah.
liqaumihi dhkuru. Dua harakat. Ni'matallah. Ni'ain di pertengahan kerongkong. Matallah. Dan lafz jalalah dibaca tebal. Dua harakat. Lafz jalalah always dua harakat. Jangan baca satu. Contohnya dalam bismillah kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita dah langgar harakat pada lafz jalalah dan pada rahmah. Ma dua harakat di situ. Ni'matallahi alaikum. Alaikum. Idhar syafawi. Sempurna saja mim mati terus masuk. Ikhfa hakiki. Disamarkan di sini. Asalnya hamzah baris atas bertemu nun bunyi an. Tetapi dalam ikhfa, di dalam Al-Quran bersama Usmani, nun mati pada hukum ikhfa tidak diberikan tanda mati. Dia tak ada tanda sukun di atas nun tersebut. Itu antara perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian. Ya. Kita lihat nun itu ada bertanda ataupun tidak. Dibacakan dengan samar. Daripada an jadi an. Nak kata nun pun tidak, jim pun tidak. Dengan kadar panjang dua harakat. Anjakum. Di sini mim mati bertemu mim didengungkan dua harakat. Idgham mislan saghir. إذ أنجاكم min. Sempurna dua harakat. Kum baru masuk min. Dan masuk saja min, jangan panjang. Di sini izhar halqi. Izhar halqi, rule dia jangan panjang. Terus masuk ali fir'auna yasumunakum. Di sini izhar syafawi. Seperti mana izhar halqi nunnya ada tanda mati, izhar syafawi juga mimnya ada tanda mati. Kerana di sana nanti akan kita jumpa mim yang kosong tidak bertanda. Di situ bukan hukum izhar syafawi. Di situ sama ada jadi ikhfa syafawi ataupun idgham mislan saghir bila mim mati bertemu mim, dan ikhfa syafawi bila mim mati bertemu ba. Kedua-dua hukum tersebut mimnya kosong tidak bertanda. Baik. Yasumunakum su'al azab di ujung lidah. Azabi yuzabbihu. Ha pedas di pertengahan kerongkong, dua harakat. Na'abna'akum. Izhar syafawi. Sempurna saja kum. Jangan lambat, jangan panjang. Terus masuk. Wa yastah. Ha pedas. Wa yastahyuna nisa'akum. Kum. Jangan baca akum. Beza kum dengan kum. Kaf baris dhammah bunyi ku. Bukannya bunyi ko. Jadi bila bertemu mim jadi kum. Dan berhenti. Di situ kerana di sini waqaf jaiz. Boleh waqaf di sini. Ibtidak pada wa fi dzalikum. Di sini ikhfa syafawi. Bagusnya dalam ayat yang pertama kita baca hari ini, ketiga-tiga hukum mim mati ada pada ayat ini. Pertamanya ikhfa syafawi di sini, nampak tak mim matinya kosong. Ikhfa syafawi bertemu ba kena panjangkan dua harakat. Tolong tulis ini poin penting saya bagi tahu ini. Manakala di sini izhar syafawi mimnya ada tanda mati, jangan dipanjangkan. Baik, tadi kita jumpa mim mati bertemu mim. Mana tadi saya nak tunjuk balik tadi di sini mim mati bertemu mim. Nampak tak? Mimnya kosong tidak bertanda. Idgham mislan saghir, mim mati bertemu mim ada satu huruf. Kemudian kita jumpa di sini ikhfa syafawi mim mati bertemu ba, mimnya juga kosong. Dan juga izhar syafawi mimnya bertanda mati. Jadi ketiga-tiga hukum mim mati ada pada ayat ini. Jadi diharap sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Dan jika teman-teman dirahmati Allah nak belajar dengan contoh-contoh yang banyak lagi tentang cara bacaan hukum mim mati ini, jangan ke mana-mana. Dapatkan buku tajwid dan buku asas daripada kami. InsyaAllah dalam tu setiap hukum diberikan dengan contoh-contoh yang cukup, alhamdulillah, dan diberikan panduan cara membacanya. Kalau nak dapatkan buku tersebut serta rakaman buku tersebut, boleh tunggu sehingga akhir pelajaran, insyaAllah nanti saya kongsikan. Zalikum, dua harakat. Bala'um
di sini nun mati, bukan nun mati, tanwin bertemu mim. Di bawah tajuk hukum nun mati dan tanwin, di sini kena baca dengan masuk beserta dengung 2 harakat. Daripada balaun jadi balaum. Jadi terus masuk 2 harakat. Kemudian mir, di sini pula idgham bila gunnah. Tak kurang juga hukum nun mati dan tanwin yang ada pada ayat yang pertama ini. Jadi sahabat-sahabat kena berikan perhatian. Mir di sini jangan baca min rabbikum, tapi baca dengan mir rabbikum. Azim, dan diwaqafkan sekurang-kurangnya 2 harakat. Jangan waqaf dengan azim. Mir rabbikum azim. Salah. Yang betulnya mir rabbikum azim, baru berhenti. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, jom tarik nafas. Kita bacakan bersama-sama ayat ini. Ayat ini agak sedikit panjang, jadi kalau teman-teman yang tidak sampai nafas, nanti saya bagi panduan lah bagaimana untuk waqaf dan ibtidak pada tempat yang sesuai, insya-Allah. Baik, tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ إِذْ أَنْجَاكُمْ فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون. Maafkan, sekali lagi kita baca daripada إذ أنجا. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Alhamdulillah. Okey kau, okey. Boleh ikut kan? Boleh ikut ni. Sekali lagi tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa yang baru bersama dengan kita khususnya untuk menekan button share, insya-Allah. Semoga Allah merahmati tuan-tuan dan puan-puan yang berkongsi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi kita bacakan. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Kemudian baru berhenti, tapi berhenti pada ayat yang ke-6 sebelum kita sambung ayat yang ke-7. Bukannya berhenti belajar, jangan sesekali kita berhenti untuk belajar. Belajarlah, bergurulah. Biar kita belajar dengan ramai guru lagi bagus, alhamdulillah. Jangan kita ta'assub dengan mana-mana
guru. InsyaAllah kita belajar dari pelbagai guru insyaAllah. Mungkin ada satu dua perkara yang kita belajar daripada guru A, guru B, guru C dan sebagainya insyaAllah ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu sebentar tadi sebelum kita masuk pada ayat yang seterusnya ini. Wa in di hujung lidah dan di ujung lidah juga. Wa in ta'adzana rabbukum idhar syafawi. Sempurna saja kum, jangan panjang. La'i ifa syakiki di sini. Ifa hakiki disamarkan. La'i bukan la'in. Kalau la'in jadi izhar. Jadi di sini la'i dua harakat. Syakartum ra jadi tebal. Kar jangan baca kar. Kalau baca syakartum tak betul. Dia kena baca syakartum. Izhar syafawi pada tum itu mim mati yang ada tanda mati asli, jelaskan saja, jangan panjang terus masuk. La azidannakum. Kemudian wala in, sekali lagi di sini ikhfa hakiki. Kafartum. Sekali lagi di sini ra dibaca tebal. Far bukan far tapi far. Kafartum in. Dan di sini didengungkan dua harakat. Inna azabi lasyadid. Dan kemudian diberikan lantunan. Did. Khokholah kubra di situ. Berikan lantunan ya, insyaAllah. Kita bacakan bersama-sama ayat ini. Tarik nafas, kita bacakan. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Baru berhenti. Baik, marilah kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah di atas apapun nikmat yang kita terima. Nikmat ini bukan hanya datang dalam bentuk wang ringgit, bukan hanya datang dalam bentuk pangkat. Nikmat ini boleh datang dalam pelbagai bentuk. Kesihatan juga nikmat. Rezeki, dipanjangkan usia, sahabat-sahabat juga nikmat. Jadi gunakanlah usia yang Allah berikan ini, kesihatan yang Allah berikan ini untuk kita gunakan jalan yang baik dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi sahabat-sahabat, tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Okey, tenang-tenang, tarik nafas, lepaskan ya, senyum, muka kena senyumlah, jangan tension-tension ya, insya-Allah. Renggang-renggangkan badan. Kita nak supaya ilmu itu senang meresap dalam jiwa dan hati sanubari kita, insya-Allah. Semoga ianya terus kekal dan menjadi amalan kita. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah yang baru bersama dengan kita, bantu saya dan kawan-kawan yang lain insya-Allah untuk kita menyebarluaskan ilmu ini dengan mendekat button share ya, insya-Allah kita share ramai-ramai ilmu ini. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa qala Musa. Perhatikan, wa satu harakat, qa dua harakat, la satu harakat, mu dua harakat, sa empat atau lima harakat. Itu disiplinkan diri untuk menjaga panjang dan pendek pada huruf-huruf yang kita baca. Di sini ikhfa hakiki, disamarkan. Jangan baca in, asalnya memang in, tapi datang ta disamarkan, ikhfa dua harakat. In takfuru antum, di sini ikhfa hakiki dua harakat. Tum idhar syafawi, wa man, di sini juga ikhfa hakiki. Banyak hukum ikhfa hakiki yang kita jumpa hari ini ya. Jadi kena betul-betul jaga. Ikhfa hakiki ni keseluruhannya ada 15 huruf. Daripada 28 huruf hijaiyah. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf tersebut, sahabat-sahabat kena bacakan dengan samar dua harakat.
Kalau nak belajar dengan lebih detail, apakah huruf-huruf tersebut, bagaimana cara membacanya, kita akan bawakan contoh-contoh yang cukup insya-Allah di dalam buku tajwid. Jadi sahabat-sahabat yang nak belajar semua itu, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut daripada kami insya-Allah di akhir pelajaran nanti saya kongsikan. Wa man fil ardi jami'an. Sekali lagi di sini irfa hakiki, daripada jami'an jadi samarkan. Fa in, di sini wajibul gunnah, wajib dengung dua harakat. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana untuk mengenal wajibul gunnah ini? Saya nak bagi tahu tips yang sangat senang. Tolong tulis apa yang saya bagi tahu ini. Apabila berjumpa nun ataupun huruf mim yang ada tanda syaddah, ada tanda sabdu di atasnya, itu dibacakan dengan dua harakat. Fa innallah, dan lafz jalalah di sini dibacakan dengan tebal dua harakat. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Laghani, ni tekankan dia tu bersabdu. Laghaniyun, dan yun itu izhar halqi. Izhar halqi. Tanwin yang ditulis macam 69 begini. Tanwin di depan, maka itulah hukum izhar halqi. Tanwin bertemu ha. Ha di pertengahan kerongkong. Hamid. Dan diberikan lantunan pada huruf yang terakhir. Huruf qalqalah. Ada 5 huruf qalqalah semuanya. Ba, jim, dal, qaf dan juga to. Tolong tulis, insya-Allah lama-kelamaan boleh ingatlah ya, diharapkan. Baik sahabat-sahabat, tarik nafas, kita bacakan bersama-sama ayat ini. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah laghaniyyun hamid. Baru berhenti. Saya waqaf di sini tadi, jami'an menjadi jami'ah. Kalau teman-teman nafas yang panjang, teruskan sampai sini dalam satu nafas, itulah lebih baik. Saya juga di sini nak membantu kerana bersama-sama dengan kita ada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang mungkin ada masalah semput, penat, yang tidak sampai nafas kalau nak baca dalam satu nafas. Sekurang-kurangnya mereka mendapat panduan bagaimana untuk waqaf dan ibtidak balik pada tempat-tempat yang sesuai. Baik, sekali lagi sahabat-sahabat, tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Baru masuk ayat yang seterusnya. Okey, kita nak masuk ayat yang ke-9 hari ini. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat ya. Hari ini kita baca sampai ayat 10 saja. Nanti bila selesai satu persatu semuanya, kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 6 hingga ayat 10 dari surah Ibrahim. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Alam ya'tikum. Alam idhar syafawi, sempurna saja mim, jangan panjang. Alam ya'tikum, sama juga di sini izhar syafawi, terus masuk. Naba'ul ladzi, hamzah baris dhammah, terus naik di atas lam yang bersabdu di sini. Naba'ul ladzina min, ikhfa hakiki di sini disamarkan dengan tebal dua harakat. Min qablikum, izhar syafawi. Qaumi Nuhin, idgham bi gunnah di sini, daripada Nuhin jadi Nuhin. Wa 'adin, sama juga di sini idgham bi gunnah. Tanwin bertemu waw dibacakan dengan masuk beserta dengung dua harakat. Wa samu, sa di hujung lidah. Jangan baca wasamu, wasa jadi huruf sin. Di sini jadi huruf sa. Wa samuda walladzi, zi di hujung lidah. Namir, di sini hukum iqlab, hukum iqlab dibacakan dengan ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim, daripada min ba'dihim jadi min ba'dihim. Min dua harakat, iqlab always dua harakat.
min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Baru berhenti. Jangan waqaf dengan illallah. Itu tak sempurna. Kemudian ja'athum rusuluhum, mim mati bertemu ba. Ikhfa syafawi dipanjangkan 2 harakat. Mim mati bertemu ba. Bil bayyina, bil, bukan baca bil bay, bukan bil tapi bil, ba bari kasrah bunyi bi, bukan bunyi b. Jadi bila bertemu lam jadi bil. Bil bayyinati faraddu aydiyahum, idza syafawi fi afwahihim, idza syafawi, wa qalu inna kafarna bima, bi 1 ma 4 atau 5 harakat. Ursiltum, ikhfa syafawi lagi di sini, mim mati bertemu ba, 2 harakat. Ursiltum bihi wa inna lafi, wa in, di sini 2 harakat. Disiplinkan. Disiplin sangat penting dalam baca Al-Quran ini. Kalau kita tak disiplin bahaya. Kalau kita bawa kenderaan pun kita kena disiplin kan. Ada had-had lajunya. Ada yang 60, 80, 110. Kalau kita langgar apa jadi? Kita langgar, kita disaman. Kalau polis ada, kena saman. Tapi bahayanya lagi dalam baca Al-Quran, kalau salah apa jadinya? Bukan sekadar disaman, diberikan dosa. Kita niat, kita baca Al-Quran nak bagi dapat pahala. Tetapi kalau kita silap baris, ataupun tersilap huruf. Huruf tu huruf sa. Tapi kita baca huruf sin. Kita baca huruf sin, salah, tertukar. Ataupun huruf zai, kita baca huruf zal. Ataupun huruf ha, kita baca huruf ha. Ataupun sebaliknya, maka bukan sekadar disaman tetapi mendapat dosa. Wa'iyyazubillah min zalik. Kerana apa? Kerana hukumnya haram. Haram, jadi bahaya. Oleh itu hati-hati, disiplin betul-betul. Tengok betul-betul hurufnya. Wa inna lafi syakkim, di sini masuk berserta dengung 2 harakat. Mim, di sini juga wajibul gunnah dengung 2 harakat. Ma tad'u, tad ada qalqalah di sini. Tad'unana ilaihi murib. Ra-nya jadi nipis. Rib. Last kali ada lantunan. Jangan baca murib, itu ra-nya jadi tebal, salah. Ra di sini nipis. Murib, dan diberikan lantunan qalqalah kubra di akhir ayat yang ke-9 ini. Baik sahabat-sahabat, diharapkan boleh belajar sesuatu. So far macam mana? Okey ke okey? Boleh ikut ke boleh ikut ni? Tolong berikan sedikit di ruangan komen ni, insya-Allah. Feedback, maklum balas daripada teman-teman semua. Jom kita baca dahulu ayat yang ke-9 ini, tarik nafas. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna
وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Baru berhenti di situ. Baik, yang baru bersama dengan kita, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak bantu saya untuk menekan button share? Dan sahabat-sahabat semua, jika anda merasakan perkongsian ini membantu anda, boleh tak saya dapatkan komen di ruangan bawah dengan ucapan Alhamdulillah. Baik teman-teman dirahmati Allah, kita nak masuk ayat yang terakhir untuk hari ini. Diharapkan semuanya masih bersemangat semuanya, insya-Allah ya. Siapa nak minum air silakan, izinkan saya juga. Bismillah. Sebelum kita masuk pada bacaan ayat, sekali lagi minta belanja, thumbs up dan juga heart, insya-Allah ya. Semoga kelas kita ini terus bersemarak dengan berterbangannya cinta-cinta, kasih dan sayang kita kepada Allah, kepada Rasul dan juga kepada Al-Quran. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, jom kita lihat ayat yang terakhir untuk hari ini. Wa qalat, ada bunyi maafkan, tidak ada wa. Qalat, itu maksudnya fokus. Kita baca Al-Quran ini bukan kita tonton. Saya pun kalau saya terleka, lari fokus, berkemungkinan untuk melakukan kesalahan. Jadi kena fokus betul-betul, kena fokus ya. Qalat rusuluhum idza syafawi afillah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis. Jangan pula baca afillah tebal, jadi salah. Di sini kena baca nipis. Afillahi syakku, ikhfa hakiki. Di sini disamarkan dua harakat. Fatiris samawa, fatiti, bukan ti. Jangan baca fatiris jadi huruf ta. Di sini huruf ta. Fatiris sama. Fatiris samawati wal ard. Kalau waqaf, di sini waqaf sili, afdal diwasalkan, afdal disambungkan, kerana sad lam ya ini waqaf sili, afdal disambungkan. Kalau nak disambungkan dia baca wal ardi yad'ukum. Itu kalau sambung. Kalau waqaf jadi wal ard. Kemudian ibtidak pada yad'ukum, yad'ukum idza syafawi liyaghfira lakum. Di sini mim mati bertemu mim, dengungkan dua harakat. Di sini ikhfa hakiki disamarkan dua harakat. Min dhunubikum idza syafawi wa yuakhirakum, wa yuakhirakum. Kha ni makhrajnya di hujung kerongkong. Kha khi khu. Wa yuakhirakum idza syafawi ila ajalim. Di sini dengungkan dua harakat, tanwin bertemu mim, masuk beserta dengung. Ajalim musamma, di sini juga wajibul gunnah, wajib dengung dua harakat. Ma, dan waqafkan dengan satu baris dua harakat. Qalu in antum, ikhfa hakiki, antum idza syafawi illa basyarum. Di sini masuk beserta dengung dua harakat. Illa basyarum mithluna, mith di hujung lidah keluar, mith di antara dua gigi. Mithluna turidu, turi, ri jadi nipis. Riduna ikhfa hakiki di sini samarkan dua harakat. Tasudduna amma, amma baru masuk ma. Jangan baca amma, itu tak betul ya. Amma kana ya'budu abauna, dua harakat.
Fa'tuna. Fa'tuna. Masing-masing tu dan na dua-duanya dua harakat. Bisultanim. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya bisultanin, tapi datang mim jadi bisultanim dengan dengung dua harakat. Barulah mubin. Kemudian diakhiri dengan ma'aril sukun dengan 2, 4 atau 6 harakat. Jangan waqaf dengan mubin, tak sempurna. Mestilah mubin baru berhenti. Baik teman-teman, tarik nafas, insya-Allah kita bacakan bersama-sama ayat yang ke-10 dari surah Ibrahim ini. Qalat rusuluhum afillahi syakku fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharun mithluna turidu an tasudduna amma kana ya'budu ab. Sekali lagi kita ambil daripada antasudduna ataupun daripada turidu. Turidu lebih baik. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Baru kita berhenti di situ. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat. Jom kita ready untuk baca bersama-sama daripada awal ayat 6 hingga ayat 10. Diharapkan sahabat-sahabat semua bersedia untuk kita praktiskan kembali apa yang baru saja kita pelajari tadi. Tapi sebelum kita mulakan bacaan, sekali lagi saya nak mengajak teman-teman dirahmati Allah untuk menekan button share, ataupun kita boleh tag pasangan kita, ataupun jika ada kawan mu'alaf ataupun kawan-kawan kita yang sepermainan dengan kita, satu pejabat dengan kita, satu sekolah dengan kita, kita boleh share mereka dengan mereka, insya-Allah, supaya kita dapat bantu untuk mereka juga meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan di akhir bacaan saya nanti, saya akan kongsikan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin mengalami masalah baca Al-Quran tak lancar, ataupun nafas tak panjang, ataupun tak dapat mengenal pasti perbezaan-perbezaan huruf dengan jelas, bagi mendapatkan sebuah buku asal dan buku tajwid daripada kami serta rakaman buku tersebut. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkannya, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir bacaan saya kongsikan. Baik, kita betulkan kedudukan, tarik nafas, lepaskan. Kita nak mulakan bacaan, insya-Allah bersama-sama di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, diharapkan perkongsian sebentar tadi dapat membantu anda untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, insya-Allah. Semoga sahabat-sahabat dipermudahkan urusan pembelajaran ini, dan bagi yang nak mengikuti sambungan bacaan ayat daripada ayat 11 dan seterusnya, sehinggalah insya-Allah kita dapat khatam Al-Quran bersama-sama. Jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Kita bawakan setiap hari secara langsung kepada anda daripada jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi 3 waktu yang saya bagi tahu tadi itu, insya-Allah sahabat-sahabat jangan lupa, mungkin boleh set dalam telefon ataupun boleh tulis di dalam diary masing-masing untuk mengikuti bacaan pengajian Al-Quran. InsyaAllah kita belajarlah satu hari satu muka surat. Saya tidak bawakan banyak ayat kepada anda setiap kali kita bersiaran,
hanya satu muka surat, tapi diharapnya satu muka surat itu dapat membantu anda kerana kita nak fokuskan kepada hukum tajwid. Kalau anda nak baca Al-Quran dengan cepat khatam, maka amalkanlah sebagai amalan harian, amalan rutin harian masing-masing lah, insya-Allah ya. Kalau untuk sama-sama kita belajar ini hanya satu hari satu muka surat. Jadi sahabat-sahabat yang nak mendapatkan buku asas dan tajwid seperti mana yang saya bagi tahu tadi, selain daripada mengikuti live yang kita berikan ini, jika anda menghadapi masalah bacaan Al-Quran tidak lancar ataupun tak dapat membezakan yang mana sebutan-sebutan huruf, kerana dalam huruf hijaiyah ini ada yang hampir-hampir sama. Jadi seperti bagi contoh huruf kha, huruf qa, huruf ghain, itu semua dekat-dekat. Jadi kalau kita tak bezakan betul-betul, boleh berlaku tertukar huruf dan hukumnya haram. Jadi kena jaga betul-betul. Ataupun mungkin sahabat-sahabat sebelum ini malu untuk berhadapan dengan guru. Jadi marilah sama-sama saya nak mengajak sahabat-sahabat menjadi ahli cepat Quran. Kerana apa? Kerana mereka yang menjadi ahli, kita ada keistimewaan yang khusus yang kita berikan. Antaranya, kita akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid, dan kami akan berikan akses penuh kepada rakaman buku tersebut daripada muka surat pertama hinggalah muka surat akhir buku tajwid. Keseluruhannya ada lebih daripada 200 video pelajaran yang telah kami sediakan dan telah membantu ramai meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan selain daripada apa yang saya beritahu tadi itu, mereka yang menjadi ahli, kita berikan e-book nota ringkasan tajwid. Kita buat satu e-book disusun hukum tajwid itu dengan lebih ringkas, lebih mudah, kita akan berikan kepada anda. Dan selain daripada itu, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran, satu video, satu muka surat. Keseluruhannya, sahabat-sahabat yang mendaftar menjadi ahli akan mendapat lebih daripada 800 video pelajaran ya. Bukan 8 video, bukan 80, tapi lebih daripada 800 video pelajaran yang akan kita berikan keseluruhannya kepada anda. Dan yang ketiganya dan istimewanya, mereka yang mendaftar menjadi ahli akan diberikan konsultasi eksklusif. Maksudnya sahabat-sahabat boleh set appointment, boleh set temu janji dengan kami untuk kita buat video call bagi sahabat-sahabat mempersoalkan ataupun mempertanyakan sebarang masalah dalam belajar mengaji Al-Quran ini, ataupun ingin memperdengarkan bacaan kepada pihak kami, insya-Allah, untuk sama-sama kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Tetapi untuk itu, sahabat-sahabat juga mungkin akan tertanya-tanya, Ustaz, macam mana? Apa syarat-syarat nak jadi ahli ini? Syarat-syaratnya bukanlah syarat-syarat yang besar. Pertamanya, sudah tentulah bila kita nak belajar ini, selalu saya tekankan, syarat yang pertamanya mesti ikhlas kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama sekali mesti. Ya. Yang keduanya, sahabat-sahabat, jangan bimbang. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan yang kami kenakan. Hanyalah yuran keahlian sekali seumur hidup. Walaupun begitu, tidak kurang juga ada antara sahabat-sahabat kita ahli cepat Quran yang mungkin bila nak buat sumbangan dan sebagainya. Kerana apa? Ada yang tanya, Ustaz, kenapa tak letak nombor akaun dan sebagainya? Saya rasa malu untuk nak letakkan nombor akaun. Kalau tuan-tuan dan puan-puan betul-betul nak buat sumbangan kepada pihak kami yang bawakan live setiap hari ini, insya-Allah boleh hubungi kami. Tapi kalau untuk pihak kami untuk letakkan nombor akaun itu, mungkin secara peribadinya bukan saya lah. Mungkin kalau orang lain mungkin lah. Tapi kalau saya itu, saya rasa tidak sampai hati untuk saya buat demikian. Kerana insya-Allah rezeki Allah itu luas. Kalau tuan-tuan tak lakukan sumbangan pun, alhamdulillah, duit keahlian itu dapat kita gunakan untuk kita meneruskan orang kata apa, kelangsungan kelas live kita ini. Kita bawakan setiap hari, alhamdulillah, setiap hari tanpa fail lah. Kalau saya tak sempat itu, kita akan buat perkongsian hukum-hukum tajwid kalau tak sempat buat rakaman bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat yang nak jadi ahli, jangan lepaskan peluang, kerana yuran keahlian hanyalah serendah sekali saja seumur hidup, RM270. Bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, tapi seumur hidup. Sahabat-sahabat akan dapatkan kesemua yang saya beritahu tadi itu. Dapat buku, dapat rakaman, dapat konsultasi dengan pihak kami, dapat rakaman bacaan Al-Quran, dapat e-book, dapat akses kepada grup tertutup cepat Quran. Kita ada grup Telegram. Semua tu sahabat-sahabat akan dapat hanya dengan join sekali saja menjadi ahli. Sama ada mungkin untuk diri sendiri, ataupun nak hadiahkan kepada pasangan, ataupun nak hadiahkan kepada anak kita,
ataupun nak hadiahkan kepada ibu dan ayah kita atau ahli keluarga kita, juga dialu-alukan untuk bersama-sama dengan kami dan kawan-kawan yang lain dengan menjadi ahli cepat Quran. Jadi, jika ada yang berhajat, saya tidak memaksa sesiapa. Jika anda merasakan dengan mengikuti perkongsian live ini sudah mencukupi, sudah memadai, alhamdulillah, sekurang-kurangnya saya juga dapat menumpang pahala bila tuan-tuan dan puan dapat beramal, melakukan amal ibadah, saya juga dapat menumpang pahala tersebut, insya-Allah ya. Yang paling penting sahabat-sahabat dapat belajar. Tapi jika anda nak dapatkan buku, nak belajar balik daripada asas, nak betulkan makhraj huruf, nak belajar hukum-hukum tajwid satu persatu, insya-Allah, jadilah ahli cepat Quran. Jadi, sahabat-sahabat yang berhajat boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Kalau ada yang nak kalau ada yang nak, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah lepas ni pun saya ada appointment video call dengan ahli cepat Quran yang join jadi ahli beberapa bulan lepas. Hari ni dia nak memperdengarkan sedikit bacaan kepada saya. Jadi insyaAllah lepas ni saya ada appointment dengan beliau. Kita ambil masa beberapa minit saja lagi sebelum saya berakhir. Jadi pada mereka yang berhajat untuk menjadi ahli, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun sahabat-sahabat boleh WhatsApp kami ke nombor 0111621797. Boleh save nombor ini, boleh print screen, ataupun sahabat-sahabat boleh ambil pen dan tulis nombor telefonnya 0111621797. Bagi teman-teman yang tak tahu nak print screen, tak ada pen nak tulis nombor telefon, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. InsyaAllah nanti admin kami akan hubungi anda secepat mungkin bagi mendapatkan detail dan alamat rumah anda untuk kami postkan buku secepat mungkin, insyaAllah. Ya, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun boleh terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Sahabat-sahabat yang pernah buat pendaftaran atas online, atas talian ini, online ini, boleh pergi ke website www.cepatquran.com dan buat pendaftaran di situ. Sekiranya ada sebarang masalah, sebarang pertanyaan, jangan malu, jangan segan, hubungi nombor yang tertera di bawah, insyaAllah. Inilah nombor hotline kami. Yang atas itu adalah nombor telefon pejabat kita. Kalau nak telefon pejabat, kena time pejabat lah. Tapi kalau nombor WhatsApp, insyaAllah sahabat-sahabat boleh call, boleh WhatsApp anytime. Tapi kita lebih prefer WhatsApp dululah. Nanti kalau call, biar set appointment, pihak kami yang akan call anda, insyaAllah. Ya, jika ada sebarang persoalan, mereka yang nak mendaftar menjadi ahli, boleh tulis di ruangan komen sekarang persoalan yang nak diajukan. Saya bersedia mengambil satu ataupun dua atau tiga soalan yang terakhir ini, di waktu-waktu yang terakhir ini. Jadi sahabat-sahabat yang ada sebarang soalan, jangan malu, jangan segan, boleh tulis di ruangan komen. Assalamualaikum Ustaz, saya dah jadi ahli. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Sahabat-sahabat yang dah menjadi ahli, manfaatkanlah keahlian anda itu untuk belajar sebanyak mungkin daripada orang kata apa, rakaman-rakaman pelajaran daripada buku yang kami berikan. Jika ada sebarang masalah, sebarang persoalan, jangan malu, jangan segan untuk menghubungi pihak kami. Nombornya seperti mana yang tertera di bawah. Pada mereka yang telah menjadi ahli, pada yang belum lagi menjadi ahli, jangan lepaskan peluang kerana yuran keahlian sangat-sangat rendah. Sekali saja untuk seumur hidup, RM270. Walaupun kita tahu ada yang tanya, Ustaz, ini bukan sebulan, bukan setahun, bukan sebulan, Ustaz. Sekali saja untuk seumur hidup. Terlalu rendah, Ustaz. Kenapa Ustaz rendahkan sangat yuran keahlian ini? Kerana memang tujuan dan matlamat kita untuk membantu seramai mungkin muslimin dan muslimat untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Ada mereka yang terpaksa bayar ratusan ringgit setiap bulan. Tapi kenapa Ustaz buat sekali saja seumur hidup? Itulah cara dan bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan kekangan ini. Kita terpaksa mengenakan yuran keahlian tersebut adalah sebagai untuk menampung kos terbitan buku, kos cetakan buku, kos kita post buku ke rumah anda, kos kita buat rakaman sedikit lah ya. Kita beli kelengkapan alat-alat rakaman dan sebagainya, dan kos kita buat jalankan live ini setiap hari kepada anda. Itulah sebabnya kita menggunakan yuran keahlian. Otherwise kita sebenarnya nak berikan percuma saja. Ataupun ada sahabat-sahabat kita yang mungkin ada rezeki lebih,
Ini saya nak ceritakan pengalaman saya. Ada sahabat kita itu, dia tengok ada komen daripada kawan-kawan yang ikut mengaji ni, Ustaz, dia kata saya nak ikut tapi sekarang ini belum mampu lagi. Jadi ada kawan-kawan yang baca komen tersebut, yang bagi tahu kita yang dia nak sanggup sponsor untuk kawan tersebut. Alhamdulillah. Semoga Allah murahkan rezeki ya kawan kita yang sponsor kawan yang lain tersebut untuk menjadi ahli cepat Quran. Baik, sahabat-sahabat, saya rasa cukuplah sekadar ini untuk ruangan kali ini. Kita sambung balik bacaan ayatnya esok hari. Sekali lagi, pada mereka yang berhajat, jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini. Dapatkan keahlian cepat Quran secepat mungkin dengan komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp kami ke nombor yang tertera di bawah sekarang, selepas inilah ya, ataupun boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. InsyaAllah selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang berhajat untuk menjadi ahli kena tonton untuk mengetahui pendekatan yang sangat mudah, sangat senang diingat di dalam buku asal dan tajwid yang akan dikirimkan ke rumah anda. Baik, saya rasa setakat itulah dahulu daripada saya. Sungguhnya yang baik, yang sempurna itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan silap itu adalah di kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf serta saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.